Kemudian memandang kiblat. Yang ni juga wajib lah. Berdasarkan ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Hendaklah kamu hadapkan muka kamu ke Masjidil Haram. Maka kita kena pandang kiblat. Kita kena pandang kiblat. Cuma bagi wajib ni bagi yang mampulah. Bagi yang tak mampu, maka gugurlah. Gugurlah kefarduan tu sebab dia tak mampu. Macam mana tak mampu? Katalah dia solat fardu dalam kapal terbang. Dia tak boleh nak menghadap kiblat sebab bahaya. Mungkin sebab dulu saya solat dalam kapal terbang, ada pramugari yang bagi, ada pramugari yang tak bagi. Kita nak salat di kawasan belakang kan. Kalau kata kita pergi ke barat, kita pergi barat senang sebab kita memang memandang ke arah barat. Tapi kalau kita balik ke Malaysia, daripada Jordan nak balik ke Malaysia, kan kiblat belah ekor. So kita nak pandang ke belakang tu, kita kena pergi kawasan yang luas sikit untuk kita salat. Ada pramugari tak bagi, dia kata bahaya. Kalau apa kapal terbang tu goyang ke apa, kita akan terpelanting. So pada waktu tu kita salatlah di atas kursi dalam keadaan kita tidak memandang kiblat kerana kita tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Yang penting solat, jangan tak solat. Baik. Solat sunat atas kenderaan boleh tak? Boleh solat sunat atas kenderaan. Cuma hukum asal untuk solat fardu tak boleh atas kenderaan, kecuali jika terdesak. Macam tadilah naik kapal terbang. Masuk waktu solat subuh, kalau solat zuhur dengan asar kita boleh jamak. Maghrib dengan isyak boleh jamak. Tapi kalau solat subuh tak boleh nak jamak. Kita buka tingkap, tengok fajar dah terbit. Matahari belum terbit, tapi kita nampak dah kuning-kuning. Maksudnya waktu subuh masih ada. Kan? Kita kena solat. Walaupun sebahagian ulama' kata tak boleh solat atas kenderaan, tapi dalam waktu tu kita kenalah solat atas kapal terbang. Takkan nak kata, pilot, saya nak solat kalau wajib, tunggu jap. Macam mana? So dia terpaksa pula nak landing sebab kita nak solat subuh. Tak perlulah kita solat di atas tu. Tapi kalau kita boleh turun, turun. Kita boleh turun daripada kenderaan, turun untuk salat fardu. Sebab Nabi tak pernah salat fardu, walaupun dia musafir, melainkan dia turun daripada kenderaan dia. Salat sunat boleh. Salat sunat boleh untuk dilaksanakan di atas kenderaan, cuma ulama' berbeza pendapat. Waktu angkat takbir tu kena pandang kiblat ke tak? Sebahagian ulama' dia kata kena pandang kiblat. Tengok saya tulis kat situ. Dia kata, adakah wajib memandang kiblat ketika takbiratul ihram waktu nak solat sunat atas kenderaan? Kita nak solat sunat atas kenderaan dalam kereta, boleh tak? Boleh. Kalau tak bahayalah. Kalau kita bukan driver. Tapi wajib tak pandang kiblat untuk takbiratul ihram? Ulama' beza pendapat. Ya? Sebahagian ulama' kata sunnah untuk memandang kiblat waktu takbiratul ihram. Tapi Hambali kata wajib. Ya? Berdasarkan hadis Anas, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhuhu wa rikabuhu. Nabi bila dia nak salat sunat atas kenderaan dia, dia akan memandang kiblat, dia akan ambil unta dia tu pandang kiblat, lepas tu dia bertakbir. Hadis riwayat Abu Daud, cuma hadis ni dipertikaikan kerana al-jarud, perawi dia bertafarrud. Ibn Qayyim menghukum dhaif. Kerana sahabat seperti Jabir, Abdullah bin Amir, Abu Dha dan Zubair, riwayat hadis yang sama tapi dia tak sebut Nabi pandang kiblat dulu. Maka kita katakan, majoriti ulama' kata sunnah. So kalau kita tengah, kita naik dengan kawan kita kan, kita nak solat atas kereta. So tidak syarat untuk pandang kiblat waktu takbiratul ihram, cuma sunnah saja. Tapi biasa orang buat solat dalam kereta ni. Sunnah yang ditinggalkan kan? Betul tak? Jadi anggap sunnah yang ditinggalkan. Kadang-kadang kita pun segan kan, nak solat dalam kereta. Segi orang nampak macam orang gila. Akhir zaman kan? Macam itu. Baik. Tambah pula saya mengajar lepas ni, boleh solat dalam kereta kalau solat sunat. Terus tak dapat tauliah tu. Jadi kalau kita musafir, kalau kita berjalan, yang kata boleh solat sunat atas kenderaan ni, musafir yang macam mana? Majoriti ulama' dia kata tak syarat. Yang penting ham jalan atas kenderaan boleh solat sunat. Mazhab Malik kata tak. Perjalanan yang jauh, yang boleh qasar salat saja. Yang boleh jamak, boleh qasar, yang tu je boleh. Kalau sekadar orang kata apa jalan dekat-dekat daripada Pening nak pergi ke Nibong Tebal, tak payah. Tapi sebenarnya tak. Selagi mana namanya perjalanan, naik kenderaan, boleh solat sunat.
di atas kenderaan. Tapi solat fardu kena turun lah. Gitu. Dan tak ada beza lah untuk orang lelaki dengan perempuan. Orang perempuan pun boleh salat di atas kenderaan. Dalam kereta kan, duduk belakang, salat. No problem. Tapi pastikan tak bahaya lah. Kalau dia tu bawa motor, tiba-tiba nak solat atas kenderaan. Lampu merah, dia tak sedar pasal apa? Tengah sujud. Janganlah. Yang penting kena, pasal pembonceng okey lah. Tapi kalau dia tu sendiri bawa, janganlah. Sebab sunat je pun. Solat dalam air dan atas tanah. Katalah kita naik kenderaan, hujan lebat kat luar, kita nak turun untuk solat, tapi basah. Boleh tak kita solat fardu atas kenderaan? Boleh. Kalau tempat tu berair, banjir contohnya, banjir kilat KL kan, boleh kita solat atas kenderaan. Tak ada masalah, boleh. Cuma tanah ni khilaf. Sebagian ulama kata boleh. Tanah, maksud lecah. Orang Penang panggil lecah. Lecah ke acak? Becak. Becak. Orang Perak panggil lecah. Becak. Tanah becak, boleh tak? Dia tak berapa nak beraya sangat. Tapi tanah tu basah. Sebahagian ulama kata boleh. Sebagian ulama kata tak, kena turun juga. Kerana Nabi pernah salat pada malam Ramadan, waktu qiyam, Nabi salat hujan, dahi Nabi ada tin. Dahi Nabi ada tanah yang masih tanah yang basah kena air. So menunjukkan Nabi turun jugalah salat. Tapi saya kata benda ni khilaf, cuma kita nilai diri kita. Kalau pakaian kita tu memang diperlukan, katalah nak pergi temu duga, tiba-tiba kita nak kena turun becak, baju kan kotor apa semua, tak apa kita solat atas kenderaan. Tapi saya rasa tak ada masalah kot, kita RNR ada kan. Yang ni hanya teori dalam fiqah je lah. Cuma kita kena tahulah, manalah tahu tiba-tiba kita berada dalam situasi tu, maka kita boleh praktikkan. Tiba-tiba dalam jam contohnya kan, macam raya baru ni kan jam. Kan? Jam teruk, maka kita boleh praktikkan ilmu ni insya-Allah. Baik. Adakah wajib menghadap kiblat secara tepat? Berapa ni? 10 minit ni. Adakah wajib pandang kiblat secara tepat? Untuk orang yang duduk kat Mekah, saya ringkaskan. Untuk orang yang duduk kat Mekah, wajib. Orang yang betul-betul depan Kaabah, wajib pandang ain Kaabah. Fizikal Kaabah tu. Maksudnya dia nak salat, dia betul-betul pandang Kaabah. Jangan pula dia nak depan Kaabah, dia pandang belah sana. Macam apa ni? Bukan wajib pun nak Kaabah. Tak. Bila depan Kaabah dalam Masjidil Haram, betul-betul kena pastikan tepat. Okay? Orang yang berada jauh daripada Mekah, wajib tak untuk betul-betul kira dengan apa? Dengan apa tu dipanggil? Kompas. Kaabah kat mana? Okey, tepat ni. Sengit sikit pun tak boleh. Kan? Apa pandangan ulama? Wajib ke? Khilaf. Al-Imam Syafi'i kata, selagi mampu, kena bagi tepat. Kerana Imam Syafi'i tafsir, syatral Masjidil Haram tu, syatr adalah fizikal Kaabah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maksudnya kena pandang kiblat betul. Pandang Kaabah betul. Pandang Kaabah betul. Selagi mana boleh ukur, ukur. Itu pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi majoriti ulama dia kata tak wajib. Hanya sekadar kita tahu arah. So kalau kita arah Mekah ke mana? Barat ke bawah sikit kan? Barat ke bawah sikit. Cukup. Kerana ada hadis yang Nabi sebut, bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Di antara barat dan timur itu ada kiblat. Barat dan timur. Kita kiblat kita belah mana? Kiblat kita belah barat kan? Oh, hadis ni tak betul kan? Tak, jangan cepat sangat. Hadis ni Nabi sebut pada orang Madinah. Madinah kiblat dia belah mana? Tuan-tuan, Madinah kiblat belah mana? Selatan. Selatan ke kiri sikit kan? Sebab tu Nabi sebut pada orang Madinah. Nabi kata, orang Madinah, kiblat kamu belah mana? Antara timur dan barat, tengah-tengah. Sebab dia belah selatan. Tapi Nabi tak kata, kena betul-betul kira apa semua. Zaman dulu mana nak ada? Zaman dulu mana nak ada benda ni? Teknologi-teknologi ni. Maka sebab tu kalau dilari sikit, kita kata tak perlu lah. Dan saya setuju dengan pendapat ni, pendapat majoriti. Walaupun mazhab Syafi'i kata kena. Sebab tu kat Malaysia,
Kadang-kadang ada masjid yang kadang-kadang 2 darjah, 3 darjah pun dikira kan. Dikira macam, kita kena sengitkan sikit kapet ni sebab masjid ni dibuat dulu zaman tak ada teknologi, dia lari sikit daripada kiblat. Kita kata kalau jarak tu sikit sangat 1 ke 2 darjah, kita kata dimaafkanlah, boleh. Kerana zaman dulu bukan ada teknologi ni pun. Zaman dulu orang solat pun macam ijtihad. Buktinya apa? Buktinya kalau satu masjid yang besar, masjid mana yang besar kat Malaysia? Masjid UIA, antara yang panjang dia punya saf. Mungkin satu saf tu kalau penuh 100 lebih orang. 100 lebih. Saya agak ya. Okey. Kalaulah kata masjid besar macam tu, kalau nak praktik mazhab Syafi'i, sepatutnya dia kena tegak ke kena melengkung? Nak bagi kena fizikal Kaabah sungguh-sungguh. Orang matematik. Bumi ni spera kan? Patutnya kalau saf yang panjang, betul-betul nak bagi kena Kaabah, patutnya kena lurus ke kena melengkung? Kena melengkung. Baru betul kena fizikal Kaabah. Sebab kalau imam yang kena fizikal Kaabah, katalah imam duduk sini, betul-betul kena fizikal Kaabah. Kaabah bukan besar mana. Mungkinlah orang kata 50 orang yang depan ni dapat. Ujung sana dengan ujung sana, dia dapat tiang Masjidil Haram ni. Betul? Tapi sah tak solat dia? Sah lah. Sah. Jadi kita kata, tak perlu nak melengkung dengan sah. Tegak cukup. Bahkan saya kata, tuan-tuan, zaman dulu, orang dulu solat di Masjidil Haram, zaman Umayyah, sebelum zaman Umayyah, mereka salat di depan Masjidil Haram, sah mereka tegak. Bukan melengkungnya sekarang. Sekarang kan bulat kan? Yang melengkung ni zaman bila? Yang melengkung ni zaman Khalid bin Abdullah Al-Qasri, seorang gubernur zaman Umayyah. Dialah yang mula melengkung. Sebab zaman tu orang dah mula ramai. Jadi dah mula ramai. Bila dah ramai, orang dah memenuhi Masjidil Haram, maka masa tu dia kata melengkung lah. Supaya semua dapat menghadap. Kalau tidak akan ada yang belah luar. Sebelum tu memang tegak. Maka sebab itu kita katakan, tak perlu nak melengkung kalau masjid yang di luar. Tak perlu. Cukup hanya sekadar memandang arah kiblat, bukan zat kiblat itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.